Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairul Azhar bin Jairus, pelajar Ijazah Sarjana Muda Sains Perubatan Universiti Terbuka Malaysia (UUM) Alor Star Perlis. Hari ini saya akan melakukan satu presentasi ataupun presentation berkaitan dengan penjagaan pesakit skizofrenia. Pada semester kali ini, saya dan pelajar-pelajar dikehendaki melakukan satu latihan praktikal wajib di unit sekretari di negeri masing-masing. Oleh yang demikian, saya telah menetapkan ataupun memilih Klinik Kesihatan Pendang sebagai pusat praktikal wajib bagi unit kesihatan mental. Klinik Kesihatan Pendang merupakan salah satu klinik di Malaysia ataupun di negeri Kedah yang terdapat unit kesihatan mental community. Menerusi presentasi ataupun presentation saya pada pagi ini, saya memilih tajuk penjagaan pesakit skizofrenia. Definisi skizofrenia. Skizofrenia merupakan satu keadaan atau satu penyakit mental yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan satu sel kimia di dalam otak yang dikenali sebagai dopamin. Ia adalah satu gangguan psikosis fungsi yang mana menyebabkan gangguan mental secara berulang dengan menunjukkan gejala psikotik seperti kehilangan fungsi sosial, kehilangan fungsi kerja serta aktiviti harian yang tidak terurus ataupun tidak terjaga. Menurut Lin dan Palin 2014, kesan penyakit ini akan mempengaruhi proses pemikiran pesakit. Sepanjang saya melakukan latihan praktikal wajib di unit kesihatan mental community Klinik Kesihatan Pendang Kedah, saya telah menemui satu pesakit. Demografik data, pesakit merupakan lelaki berbangsa Melayu berumur 23 tahun dengan datang bersama ahli keluarganya dengan aduan pesakit mengalami agresif dan bercakap berseorangan. Sejarah penyakit kini yang didapati oleh ibu mangsa. Pesakit mengalami perubahan tingkah laku, mula mendengar suara di sekelilingnya, mula bercakap sendirian dan seorang diri, dan pesakit tidak dapat tidur selama 1 minggu. Past history of psychiatry, pesakit pernah dimasukkan ke unit psychiatry ataupun ward psychiatry Hospital Besar Alor Star pada tahun 2015 yang lalu disebabkan oleh mengalami tingkah laku yang agresif. Sejarah penyakit perubatan, pesakit tidak pernah mengalami sejarah penyakit perubatan. Pesakit juga tidak pernah mengalami pembedahan. Financial historical history, pesakit hanya bekerja sebagai seorang petani. Punca pendapatan pesakit hanya tergantung ataupun bergantung kepada adik perempuan pesakit itu sendiri. Family relationship, pesakit tinggal bersama ibu, abang serta adik perempuannya. Ibu bapa pesakit telah berpisah ataupun bercerai pada usia pesakit 18 tahun. Family psychiatric history, abang pesakit mengalami masalah major depression disorder dan mendapat rawatan di Hospital Psychiatric Alor Star di bawah pemantauan pakar psikiatrik. Education background, pesakit merupakan seorang pelajar di SMK Syed Ibrahim Pendang Kedah pada tahun 2011 sehingga 2013. Pesakit telah menamatkan pengajiannya di Sekolah Menengah Syed Ibrahim pada tahun 2014 semasa pesakit berumur 16 tahun. Sejarah arahan, pesakit tidak mengalami sebarang arahan kepada ataupun terhadap ubat-ubatan serta makanan. Secara sosial, pesakit merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik. Pesakit seorang perokok. Pesakit tidak pernah berkahwin dan tidak pernah melakukan sexual intercourse ataupun hubungan seks. Melalui pemeriksaan mental status yang dilakukan ke atas, pesakit mendapati general appearance pesakit dari segi fizikal. Pesakit lelaki berbangsa Melayu berumur 23 tahun, berkulit cerah, kurus dan tinggi, rambut pendek dan hitam serta kuku yang pendek serta bersih. Level awareness, pesakit sedar persekitaran. General behavior, pesakit berkelakuan agak gelisah dan tidak akan bekerjasama secara atau serta tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya. Dari segi emosional, mood adalah hypothymic, efek terhad. Speech pula, pesakit bercakap agak terhad dan sederhana. Disorder of thought, pesakit tidak mempunyai tanda-tanda delusi. Disorder of perception, pesakit berhalusinasi oleh pihak ketiga di mana pesakit mendengar beberapa suara. Pesakit mendengar lebih banyak suara pada waktu malam berbanding pada waktu siang. Cognitive process orientation adalah baik. Pesakit mampu mengingat masa dan tarikh. Pesakit boleh menyatakan apabila ditanya. Pesakit mengenali orang di sekelilingnya. Memori adalah poor, immediate. Pesakit tidak dapat membaca apa yang diberi oleh perawat. Recent, pesakit tidak dapat memberitahu apa yang dimakan olehnya. Remote, pesakit tidak dapat menyatakan tarikh lahir pesakit sendiri. Attention adalah poor, pesakit tidak dapat menumpukan perhatian pada soalan yang diajukan oleh doktor. Fokus adalah poor, apabila diberi soalan 80 atau 10, sepatutnya jawapan yang diberi adalah 70, tetapi tidak mampu diselesaikan oleh pesakit. Soalan kedua diberi adalah pesakit tidak dapat menentukan bulan di kalender. Malah pesakit juga tidak dapat mengeja perkataan yang
diberi. Dari segi abstrak tu adalah lemah. Apabila ditanya soalan, apakah bunyi suara ayam? Pesakit tidak mampu menjawab. Judgement adalah baik. Soalan, apakah yang perlu kamu lakukan jika kamu ternampak ataupun terlihat sebuah rumah terbakar? Jawapan yang diberi oleh pesakit, hubungi bomba untuk minta bantuan. Itu adalah judgement yang bagus. General knowledge adalah good knowledge. Ditanya soalan, siapakah Perdana Menteri Malaysia? Yang pertama, diberi jawapan oleh pesakit adalah Tunku Abdul Rahman. Dari segi insight adalah fair, adalah awak berasa baik sekarang. Dalam keadaan agresif, pesakit menyatakan dia baik. Adakah anda sudah makan ubat hari ini? Pesakit menjawab tidak. Okey. Semasa melakukan pemeriksaan ke atas pesakit, tanda vital pesakit turut diambil. Mendapati bahawa tekanan darah pesakit 1970, kadar radi 84 minit per beat, kadar pernafasan 17 minit per minit, iaitu bagus. Suhu adalah 36.5 darjah Celsius, pesakit tidak mengalami tanda demam. DST, dextrose pesakit 5.5, dan Glasgow Coma Scale GCS pesakit adalah 15/15. Etiologi skizofrenia terdapat 3 faktor lah. Yang pertama faktor predisposing, iaitu disebabkan oleh tekanan, masalah sosial, masalah keluarga seperti pertengkaran, masalah terhadap kewangan serta genetik psikiatrik. Faktor precipitating adalah perceraian ibu bapa, dan faktor ketiga adalah faktor perpetuating, iaitu berasa kekurangan diri berbanding orang lain, faktor bujang yang terlalu lama dialami oleh pesakit. Rawatan farmakologi yang diberikan ke atas pesakit ini yang mengalami skizofrenia, yang pertama adalah ubat antipsikotik, yang mana ubat ini berfungsi untuk gejala psikotik dapat dikurangkan dan diatur melalui proses menstabilkan tahap dopamin di dalam badan pesakit. Doktor telah memberi pesakit ubat tablet Aten 2 mg PRN, tablet lorazepam 1 mg PRN, tablet olanzapine 10 mg ON, dan IM haloperidol 5 mg OD selama 3 hari. Beberapa penyiasatan ataupun investigasi dilakukan ke atas pesakit. Yang pertama adalah CT scan ataupun MRI, mendapati terdapat pembesaran ventricle dengan cortical atrophy, iaitu terutama pada bahagian lobus frontal pada pesakit. Ujian makmal dilakukan terhadap pesakit adalah FBC, RP, LFT, RLFP dan FBS. Dapati hasil result tersebut adalah normal. Urine for drug dilakukan ke atas pesakit adalah urine dipstick, mendapati negatif. Okay. Melalui semua ujian atau pemeriksaan dilakukan, tidak ada perbezaan dapat dilakukan adalah brief psychotic disorder, major depression or bipolar disorder with psychotic or catatonic feature, post-traumatic stress disorder, obsessive compulsive disorder, and body dysmorphic disorder, delusional disorder, dan substance abuse. Diagnosis tepat diberi oleh doktor kepada pesakit adalah skizofrenia. Intervensi terhadap kes skizofrenia, melakukan atau menjalinkan hubungan yang baik dengan pesakit, kemudian mula memanggil pesakit dengan nama dan meyakinkan pesakit untuk memberi kerjasama, memberi panduan mengenai tahap realiti pesakit dan tahap pengetahuan, elakkan mengemukakan soalan yang memberi provokasi kepada pesakit sehingga boleh menimbulkan kemarahan kepada pesakit. Kenal pasti mengapa pesakit cenderung menjadi ganas, bagi tujuan untuk langkah berjaga-jaga. Perhatikan keadaan pesakit semasa tidur bagi mengesan corak pesakit tidur. Memberi suasana rawatan yang bersesuaian bagi mendorong pesakit tidur pada waktu malam seperti mengurangkan keadaan bisi dan rangsangan. Galakkan pesakit ke tandas sebelum tidur. Memberikan pesakit minuman panas sebelum tidur dengan air tanpa kafein. Menggalakkan pesakit tidur setiap malam secara serentak. Melakukan aktiviti pada siang hari kepada pesakit seperti aktiviti sukan. Tujuan untuk membantu pesakit mudah tidur pada waktu malam dan membantu pesakit untuk mencegah tanda dan gejala halusinasi. Berikan preskripsi ubat yang sesuai dengan had waktu supaya pesakit dapat memenuhi jadual pengambilan ubat. Menggalakkan pesakit mendekatkan diri dengan agama bagi membantu proses perawatan. Bertanya kepada pesakit jenis dan nama ubat yang diambil olehnya, bertujuan untuk menilai tahap kesedaran pesakit. Berikan ubat tablet lorazepam 1 mg PRN yang diarahkan oleh doktor bagi membolehkan pesakit tidur pada waktu malam. Galakkan pesakit untuk berinteraksi sehingga dapat menilai tahap khayalan pesakit agar terapi dapat dijalankan dengan lancar. Elakkan menimbulkan kebanggaan terhadap pesakit. Ajarkan pesakit bagaimana mengenangani masalah, mengatasi ataupun tekanan dan mengawal tekanan supaya pesakit dapat mengatasi masalah yang dialami.
melakukan rawatan psikopendidikan psikiatrik terhadap pesakit mengenai tahap kesan penyakit, rawatan penyakit mental dan kesan sampingan ubat, berikan pujian kepada pesakit jika pesakit mampu untuk tidur pada waktu malam tanpa sebarang gangguan. Kita beritahu kepada pesakit mengenai pentingnya rawatan susulan di klinik kesihatan dan memberitahu pesakit agar pergi ke klinik mengikut waktu masa yang telah ditetapkan. Rekod perkembangan tingkah laku pesakit dalam rekod kes psikiatrik PCR untuk pembandingan perkembangan pesakit dari awal rawatan, pertengahan rawatan sehinggalah tamat rawatan. Evaluation yang dapat disimpulkan di sini adalah fokus kita adalah tanpa sebarang ubat pesakit boleh tidur 6 hingga 8 jam sehari. Pesakit seharusnya faham akan penyakit yang dialami ataupun dihadapi serta ubat apa yang perlu diambil olehnya. Pesakit juga dapat membezakan antara realiti dan khayalan. Pesakit memahami akan semua prosedur yang dilakukan dalam proses pemulihan penyakit serta pesakit tidak menunjuk tingkah laku yang agresif ataupun abnormal. Saya rasa itu saja saya punya presentasi atau presentation case pada pagi ini. Itu saja yang dapat saya simpulkan di sini adalah pesakit pada masa kini setelah melakukan proses intervensi, proses penyiasatan dan psikopendidikan, kita telah mendapati bahawa pesakit telah kembali pulih dan mampu melakukan aktiviti harian seperti biasa. Itu saja. Sekian. Terima kasih.